Kita juga perlu menerima realiti bahawa semua bidang perniagaan tidak memberi impak sama rata dari krisis COVID. Ada sektor-sektor tertentu yang memerlukan masa yang lebih lama lagi. Oleh itu, Tuan Yang Bertuah, kita perlu mengambil langkah mempercepatkan lagi proses kelulusan untuk sebarang pelaburan dan perniagaan baru bagi pelabur-pelabur yang masih yakin. Jika dulu kita perlu 10 syarat dipenuhi untuk sebuah pelaburan baru dibenarkan bermula operasi, kita luluskan saja jika 5 atau 6 dari syarat yang perlukan dapat dipenuhi. Dan dalam tempoh tertentu, syarikat berkenaan diberi masa untuk memenuhi syarat-syarat yang lain. Tuan Yang Bertuah, kerajaan juga disarankan untuk mempercepatkan projek-projek infra rakyat sedia ada seperti ECRL, MRT 2, LRT 3, Pengerang, RTS, Lebuh Raya, Central Spine Road, Pan Borneo Highway dan sebagainya, termasuk projek-projek skala kecil dan sederhana seperti pembinaan jambatan, masjid, jalan yang telah dihentikan oleh kerajaan PH dahulu. Proses untuk menganugerahkan projek-projek tersebut perlulah dipendekkan dan dipermudahkan. Tuan Yang Bertuah, saya suka ingin menyentuh tentang kewangan, di mana kerajaan PN perlu memerlukan ruang fiskal yang mencukupi untuk melaksanakan bantuan-bantuan demi menyelamatkan ekonomi kita dari krisis COVID. Akta Pinjaman Tempatan 1959 dan Akta Perbadanan Kerajaan 1983 tidak membenarkan kerajaan untuk meminjam lagi apabila hutang negara melebihi had statutory nisbah hutang kepada KDNK pada 55%. Hutang negara telah naik dari 686.8 bilion pada akhir 2017 semasa BN memerintah ke RM823.8 bilion pada akhir suku pertama 2020, manakala jaminan hutang kerajaan juga naik dari 238 bilion ke 280.4 bilion dalam tempoh yang sama. Ini tidak termasuk lambakan aset-aset yang dijual dan dana Petronas yang dijarah. Semasa saya menerusi kerajaan berjaya menurunkan defisit negara tiap-tiap tahun untuk 8 tahun berturut-turut. Selain melaksanakan cukai GST, kita juga telah berjaya menurunkan kebergantungan negara kepada hasil minyak dari 44% ke 12.2% pada akhir 2017. Tetapi bila kerajaan PH ambil alih, defisit negara telah meningkat pada tiap-tiap tahun dan kebergantungan negara kepada hasil minyak juga meningkat kepada 33%. Akibatnya, nisbah hutang kepada KDNK yang telah diturunkan oleh kerajaan BN dahulu ke 48.7% pada suku pertama 2018 sebelum PRU14 telah U-turn dan naik sehingga 54.4% pada akhir suku pertama 2020. Dalam 22 bulan semasa PH saja, nisbah hutang pada KDNK telah dinaikkan hampir 6%. Ini bermakna kita sudah hampir cecah had statutory 55% seperti yang saya sebut tadi. Kerajaan PN cuma ada ruang sebanyak 0.6% dari KDNK untuk menghadapi cabaran paling besar COVID ini.